Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullah pada siri 165, dan kita masih lagi berada pada hadis-hadis berkenaan tentang ibadah haji yang telah dikumpulkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kita telah tiba pada riwayat 2914. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua ni, Roslina Karim, Haifa Najwa, Ayu Hafiz di ruangan Facebook, kemudian Linda, waalaikumsalam, Fatimah Az-Zahra, Adlin Maira, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kepada semua yang memberi salam. Lalu Imam Muslim rahimahullah masih lagi membawa hadis-hadis berkenaan tentang ihram haji, iaitu seseorang yang nak melakukan haji maka boleh untuk berniat ifrad, tamattu' dan juga qiran. Riwayat 2914. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عائشة عن أبيه عن عائشة. Daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami telah keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatul wada', pada haji perpisahan yang berlaku pada tahun yang ke-10 Hijrah, beberapa bulan sebelum kewafatan Rasulullah. Muwafin, perkataan muwafin pada hasyiah nombor 1, muwafin ay muqarinin. Muwafin bermaksud ketika menjelangnya lihilali Zulhijjah, anak bulan Zulhijjah. Qalat, berkata Aisyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man arada minkum ayyuhilla bi umrah falyuhil, barang siapa di antara kamu yang berihram untuk umrah, maka lakukanlah. Berihram untuk umrah bermaksud ingin melakukan haji tamattu', maka dia masuk Mekah dengan niat umrah sahaja, kemudian sebelum mula ibadah haji pada hari tarwiyah dia akan berihram haji. Fa kharajna falyuhil falaula anni ahdaitu la ahlaltu bi umrah, maka baginda bersabda, kalaulah tidak kerana aku membawa binatang al-hadyu. Binatang al-hadyu adalah binatang yang dibawa daripada rumah untuk disembelih di tanah haram. La ahlaltu bi umrah, sabda baginda, nescaya aku akan melakukan ihram dengan niat umrah, iaitu tamattu'. Qalat, berkata Aisyah, fakana minal qaumi, maka di antara para sahabat, man ahalla bi umrah, maka ada yang berihram dengan niat umrah, wa minhum man ahalla bil haji, dan ada di antara para sahabat yang berihram dengan niat haji sahaja. Maka kalau dengan niat haji sahaja bermaksud haji ifrad. Qalat, berkata Aisyah, fakuntu ana mimman ahalla bi umrah, maka adalah aku termasuk daripada kalangan mereka yang berihram dengan umrah sahaja, iaitu Aisyah berniat untuk melakukan haji tamattu'. Fa kharajna, maka kami telah keluar sehingga kami telah tiba di Mekah. Fa adrakani, maka telah tiba padaku hari Arafah. Wa ana haid, dalam keadaan aku masih haid. Lam ahilla min umrati, dalam keadaan aku masih belum bertahallul daripada umrahku. Maka Aisyah sebelum tiba di Mekah, dalam riwayat yang lain kita baca ketika mana beliau tiba di Sarif, beliau telah mula haid, dan berterusan haid sampailah dah masuk malam yang keesokannya adalah hari Arafah. Minta maaf. Dan Aisyah masih lagi belum melaksanakan umrah.
Beliau masih lagi belum dapat melakukan tawaf. Namun dah nak mula haji keesokan harinya. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fasyakautu dhalika ila Nabi. Maka kata Aisyah, aku telah mengadu kepada Nabi SAW perkara tersebut. Maka baginda bersabda, da'i umrataki. Tangguhkanlah umrah kamu. Maksud daripada tangguh, bererti tidak perlu buat amalan umrah sekarang sebab telah masuk hari untuk melakukan ibadah haji. Maka sabda baginda, wanqidi, bukalah ikatan pada rambut kamu, wamtashiti, dan lalukanlah tangan pada rambut kamu. Wamtashiti, lalukanlah tangan pada rambut. Maksud daripada dua ungkapan ini, kata Imam Nawawi, adalah Nabi menyuruh Aisyah mandi untuk ihram haji. Sebab itu sabda baginda, wa ahilli bil hajj, dan berihramlah kamu dengan niat haji. Maka Aisyah, Nabi suruh ubah daripada pada awalnya diingin untuk melakukan tamattu', Nabi suruh untuk dia melakukan haji qiran, menggabungkan antara haji dan umrah. Qalat, berkata Aisyah, maka aku telah lakukan, falamma kana lailatul hasabah, maka tak kala pada malam al-hasabah. Malam al-hasabah adalah malam setelah selesai nafar thani. Maka 11, 12, 13 Zulhijjah adalah hari untuk berada di Mina, hari tasyrik, hari yang dikenali sebagai nafar thani. Maka Nabi SAW setelah selesai nafar thani, malam tersebut, maka Nabi SAW bermalam di Hasabah. Maka sebab itu Aisyah sebut sebagai malam Al-Hasabah. Sebab itu pada baris yang kedua kata Imam Nawawi, wahiyallati ba'da ayyami tasyrik, dan ianya adalah selepas daripada selesai hari-hari tasyrik. Wa summiyat dzalika, dan dinamakan malam Al-Hasabah li'annahum nafaru min Mina, ketika para sahabat meninggalkan Mina, fanazalu fil Muhassab, maka mereka telah berhenti dan bermalam di Muhassab, wa batu fih, dan mereka telah bermalam di situ. Wa qad qadallahu hajjana, dan Allah telah menjadikan selesai ibadah haji kami, kata Aisyah. Arsala ma'i Abdurrahman bin Abi Bakr, maka Nabi telah menghantar untuk menemani ke Abdurrahman bin Abu Bakar. Fa ardafani, maka Abdurrahman bin Abu Bakar yang merupakan adik-beradik Aisyah telah memboncengkan Aisyah di belakang untanya. Wa kharaja bi ila Tan'im, membawa Aisyah ke Tan'im. Fa ahlaltu bi umrah, maka pada malam tersebut aku telah berihram umrah. Faqadallahu hajjana, maka Allah telah menjadikan selesai haji kami dan umrah kami. Walam yakun fi dzalika hadiyun wala sadaqatun wala saumun, dan kata Aisyah, tidak perlu untuk aku menyembelih binatang al-hadiyu, dan tidak pula perlu untuk memberi sedekah ataupun berpuasa. Maksudnya tidak ada dam. Apa yang beliau buat, apa yang beliau lakukan dengan suruhan Nabi, Nabi SAW tidak suruh untuk beliau membayar sebarang dam. Riwayat 2915 dan 2916, riwayatnya lebih kurang sama, maka kita akan baca sanad dan juga matan tanpa diterjemahkan. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Ibnu Numair qala hadatsana Hisham an Abi Aisyah radhiyallahu anha qalat kharajna muwafin ma'a Rasulillah. Muwafin ay muqarinin, ketika menjelangnya anak bulan Zulhijjah. La nura illa al-hajja, tidaklah kami melihat beranggapan kecuali kami ingin melakukan haji. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab itu masuk la nura illa al-hajjah pada baris yang ke-25 daripada bawah pada nombor 3. Maka maksudnya adalah aradat bihadza annal maqsud al-asli min al-khuruj ma kana illa al-hajj. Para sahabat yang bersama dengan Nabi pada waktu itu, mereka semua bersama dengan Nabi bertujuan untuk menunaikan ibadah haji. Cuma caranya berbeza. Ada yang melakukan ifrad, ada yang melakukan qiran, ada yang melakukan tamattu'. Maka baginda bersabda, man ahabba minkum, barang siapa yang suka di antara kamu ayyuhilla, untuk berihram dengan ihram umrah, falyuhilla bi umrah, maka hendaklah dia berihram umrah. Maka maksud dengan berihram umrah sahaja, maksudnya adalah melakukan haji tamattu'. Sebab orang yang buat haji tamattu', dia akan masuk ke Mekah dengan niat umrah sahaja, kemudian barulah berihram haji ketika hampirnya hari Arafah. Wasaqal hadis dan mimithli hadis Abdah,
dan baki hadis adalah lebih kurang sama. 2916. Wa bi ilai qala hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Waqi'un qala hadatsana Hisham an Abi Aisyah radhiyallahu anha qalat kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wafina li hilal dzil hijjah minna man ahalla bi umrah wa minna man ahalla bi hajjati wa umrah. Kata Aisyah, ada di antara kami yang berihram dengan umrah sahaja, haji tamattu'. Wa minna man ahalla bi hajjati wa umrah. Ada yang berihram di antara kami dengan niat haji dan umrah, iaitu haji qiran. Wa minna man ahalla bi hajjah, dan ada di antara kami yang berihram haji sahaja, iaitu haji ifrad. Fakuntu fi man ahalla bi umrah, maka Aisyah berkata beliau telah berihram dengan niat umrah sahaja, iaitu Aisyah berniat untuk melakukan haji tamattu'. Wasaqal hadis binahwi hadithihima, baki hadis adalah sama. Wa qala fihi qala Urwatu fi dhalika innahu qadallahu hajjahu wa umrataha. Qala Hisham wa lam yakun fi dhalika hadiyun wala siyamun wala sadaqatun. 2917. Wa bi ilahi qala hadatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik an Abil Aswad Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha. Daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya beliau telah berkata, kharajna ma'a Rasulillah, kami telah keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam am hajjatil wada'i, pada tahun haji wada', haji perpisahan, iaitu pada tahun yang ke-10 Hijrah. Faminna man ahalla bi umrah, kata Aisyah, maka ada di antara kami yang berihram dengan umrah sahaja, iaitu melakukan haji tamattu'. Wa minna man ahalla bi haji wa umrah, ada di antara kami yang berihram dengan niat haji dan umrah, iaitu ingin melakukan haji qiran. Wa minna man ahalla bil haji, dan ada di antara kami yang berihram dengan niat haji sahaja, iaitu melakukan haji ifrad. Wa ahalla Rasulullah, dan Nabi SAW telah berihram dengan niat haji sahaja, iaitu Nabi melakukan haji ifrad mengikut pandangan Aisyah. Dan ini menjadi dalil dalam mazhab Syafi'i bahawa Nabi melakukan haji ifrad, dan haji yang paling afdal adalah haji ifrad. Fa amma man ahalla bi umrah, maka adapun orang yang telah berihram dengan niat umrah sahaja, fahalla, maka mereka telah keluar daripada ihram bila selesai melakukan umrah. Wa amma man ahalla bi hajjin aw jama'al hajj wal umrah, dan adapun orang yang telah berihram untuk melakukan haji aw jama'a, ataupun orang yang menggabungkan di antara ibadah haji dan umrah, iaitu melakukan haji qiran, falam yahillu, maka mereka tidaklah keluar daripada ihram sehingga datangnya yaumun nahri 10 Zulhijjah. Apabila mereka melakukan amalan-amalan, maka pada waktu itu barulah mereka keluar daripada ihram pada 10 Zulhijjah, hari nahar. 2918. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Amr bin Naqid wa Zuhair bin Harb jami'an an Ibn Uyainah qala Amr hadatsana Sufyan bin Uyainah an Abdurrahman bin Al-Qasim an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami telah keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala nura, dan tidaklah kami melihat illal hajjah, kecuali bertujuan melakukan haji. Maksudnya mereka keluar bersama dengan Nabi bertujuan untuk melakukan haji. Hatta idza kunna bisarif, sehingga apabila kami tiba di tempat yang bernama Sarif, au qaribim minha, ataupun tempat yang berhampiran dengan Sarif, itu, maka kata Aisyah, aku telah datang haid. Maka hadis ini nak menerangkan, riwayat ini nak menerangkan Aisyah telah mula datang haid sebelum sempat masuk Mekah pun, ketika mana beliau tiba di Sarif. Fadakhala alayya Nabi, maka Nabi SAW telah masuk menemuiku, wa ana abki, sedangkan aku menangis. Faqala, maka baginda bersabda, ana fisti, ya'nil haidah, adakah kamu telah didatangi haid? Maka Aisyah berkata, na'am, ya. Maka Nabi SAW bersabda, inna hadhi syai'un, sesungguhnya darah haid ini adalah sesuatu, katabahullah, yang Allah telah tuliskan, ala banati Adam, kepada wanita-wanita daripada keturunan Nabi Adam. Faqdi ma yaqdil haj, maka lakukanlah apa yang kamu dapat lakukan, apa yang orang haji lakukan. Ghaira, kecuali alla tatufi, bahawa kamu tidak boleh melakukan tawaf di Baitullah hatta taghtasili, sehinggalah kamu mandi sewaktu telah berhentinya darah haid. Maka pada hadis ini, kata Imam Nawawi, ada beberapa perkara yang kita boleh belajar. Pada baris yang ketiga, kata Imam Nawawi, hadza tasalliyatul laha wa takhfifin lihammiha. Bagaimana Nabi SAW memujuk dan menenangkan Aisyah.
maka sunnah untuk memujuk isteri ketika bersedih dan seumpamanya. Kemudian pada baris yang ke-6, kata Imam Nawawi pada perkataan bila Nabi bersabda, lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang melakukan haji kecuali tawaf di Baitullah. Maka kata Imam Nawawi, wa fi hadza dalilun, hadis ini menjadi dalil ala annal haid, bahawa seorang wanita yang datang kepadanya darah haid, begitu juga wanita yang dalam keadaan nifas, begitu juga orang yang berada dalam keadaan hadas besar, yasihu minhum jami'u af'alil haji wa aqwalih wa hayatih, maka mereka boleh melakukan semua amalan-amalan haji kecuali yang tidak boleh adalah tawaf wa rak'ataihi, dan 2 rakaat selepas tawaf. Itu yang tidak boleh. Maka Nabi kata, lakukanlah apa jua amalan yang boleh dilakukan, namun tawaf tidak boleh. Maka sebab itu Aisyah kekal dalam ihram umrah sehinggalah yang kita dah sebut tadi, Nabi suruh untuk dia mandi dan kemudian berniat untuk ihram haji walaupun masih dalam keadaan haid. Qalat, berkata Aisyah, wadaha Rasulullah, dan Nabi SAW telah menyembelih kurban bagi pihak isteri-isteri baginda bil bakar dengan lembu. Kata Imam Nawawi pada baris yang ketiga, 6, 9 daripada bawah, ista'zanahunna, Nabi SAW telah meminta izin daripada isteri baginda. Kenapa? Fa inna tadhiyatal insan, kerana dalam mazhab Syafi'i tidak boleh melakukan korban bagi pihak orang lain kecuali apabila diberikan izin. Maka kalaulah kita nak buat korban untuk orang lain, perlu untuk meminta izin. Sebab itu Aisyah tahu apa yang Nabi SAW korbankan bagi pihak mereka. 2919, wa bi ilayhi qala hadatsani Sulaiman bin Abd Ubaidillah Abu Ayyub Al-Ghailani qala hadatsana Abu Amir Abdul Malik bin Amr qala hadatsana Abdul Aziz bin Abi Salamah Al-Majishun an Abdurrahman bin Al-Qasim an Abi Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu taala beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah, kami telah keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nadhkuru, tidaklah kami mengingati kecuali tujuan kami adalah haji, hatta ji'na Sarif, sehingga apabila kami tiba di tempat yang bernama Sarif, fatamistu ay hitu, maka aku telah didatangi haid. Fadakhalayya ala Rasulullah wa ana abki, maka Nabi telah masuk menemuiku dalam keadaan aku sedang menangis. Maka baginda bersabda, ma yubkiki, apakah yang menyebabkan kamu menangis? Maka aku berkata, wallahi, demi Allah, lawaditu, aku amat berharap, anni lam akun kharajtul am, aku tidak keluar untuk menunaikan haji pada tahun ini. Sebab dia rasakan dia tak boleh buat haji sebab dia berada dalam keadaan haid. Maka baginda bersabda, malaki, apa yang berlaku kepada kamu? La'allaki nafisti, mungkin kamu didatangi haid. Maka Aisyah menjawab, ya wahai Rasulullah. Maka baginda pun memujuk dan menenangkan Aisyah seraya bersabda, hadza syai'un, ini adalah sesuatu, katabahullahu ala banati Adam, yang Allah telah tetapkan kepada anak-anak, kepada wanita daripada kalangan keturunan Adam. If'ali, sabda Nabi, lakukanlah kamu, ma yaf'alul haju, apa jua yang dilakukan oleh orang yang melakukan haji, ghaira, kecuali alla tatufi, kamu tidak boleh melakukan tawaf di Baitullah hatta tathuri, sehinggalah kamu bersuci. Qalat, berkata Aisyah, falamma qadimtu Makkah, apabila aku tiba di Makkah, Nabi SAW telah bersabda kepada para sahabat baginda, ij'aluha umrah, jadikanlah kamu ihram kamu sebagai umrah. Maksudnya Nabi SAW suruh para sahabat yang tidak membawa binatang al-hadiyu untuk melakukan haji tamattu'. Fa'ahallan nas, maka telah berihram oleh para sahabat kecuali mereka yang bersama dengan mereka al-hadiyu, maka mereka melakukan ibadat haji kiran. Qalat, berkata Aisyah, fakana al-hadiyu, maka adalah yang membawa binatang al-hadiyu adalah Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, wa zawil yasarah, dan para sahabat yang mempunyai kekayaan. Thumma ahallu, kemudian mereka telah berihram haji, hina rahu, ketika mereka nak pergi ke Mina. Hina rahu, maka pada baris yang pertama, kata Imam Nawawi, ay hina rahu ila Mina wa dhalika yaumut tarwiyah. Maka orang yang melakukan haji tamattu' bila mereka dah selesai umrah, mereka keluar daripada ihram, dan ketika nak pergi ke Mina, iaitu pada hari tarwiyah 8 Zulhijjah, barulah mereka berniat ihram haji. Qalat, berkata Aisyah, falamma kana yaumun nahri, maka apabila datangnya 10 Zulhijjah, hari nahar,
tahartu, maka aku telah bersuci. Maka Nabi SAW telah memerintahkan aku, fa'afattu, maka aku telah melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah tawaf haji untuk orang yang buat ifrad, dan tawaf haji dan umrah bagi orang yang melakukan kiran. Maka Aisyah melakukan haji kiran sebab dia tidak sempat untuk menghabiskan umrahnya kerana berada dalam keadaan haid. Maka Nabi suruh gabungkan dengan haji. Berkata Aisyah, fa'utina bilahmi bakar, maka kami telah dibawa dengan daging lembu. Maka aku bertanya, mahaza, apakah ini? Maka mereka berkata, ahda Rasulullah, Nabi SAW telah menyembelih kurban bagi pihak isteri baginda al-bakar akan lembu. Falamma kana lailatul hasabah, kata Aisyah, maka apabila pada malam al-hasabah, pada malam yang Nabi dan para sahabat telah selesai meninggalkan Mina dan mereka berada di Al-Muhassab, di lembah Al-Muhassab, maka aku berkata, wahai Rasulullah, yarji'un nasu bihajjati wa umrah. Semua orang pulang dengan membawa haji dan umrah. Maksudnya semua orang yang melakukan tamattu', mereka dapat buat haji asing, dapat melakukan ibadah umrah asing. Wa arji'u bihajjah, dan aku pulang dengan membawa haji sahaja. Walaupun sebenarnya Aisyah dah buat umrah, tetapi tadakhul, bergabung dengan amalan haji, tetapi dia nak buat amalan umrah asing. Maka baginda bersabda, maka berkata Aisyah, fa amara Abdurrahman, maka Nabi SAW telah memerintahkan Abdurrahman bin Abu Bakar, fa ardafani, maka Abdurrahman telah memboncengkan aku di atas untanya. Aisyah berkata, fa inni la azkur, maka sesungguhnya aku masih ingat, wa ana jariyatun hadithatus sinni, pada waktu itu aku adalah seorang wanita yang masih muda. Ana usuh, aku mengantuk pada waktu itu. Fayusibu, maka terkena wajahku mukhiratul rahal, pada kayu yang ada pada tempat duduk di atas unta. Kerana terlalu mengantuk, maka muka dia terkena pada kayu tersebut. Hatta ji'na ila Tan'im, sehingga apabila kami tiba di Tan'im, fa ahlaltu minha bi umrah, maka aku telah berihram di Tan'im dengan niat umrah, jazaan, sebagai ganti dengan umrah yang orang ramai telah dapat buat ketika mana mereka melakukan umrah ketika mula tiba di Mekah sebelum haji. Maksudnya orang yang buat tamattu', mereka dapat buat ibadah umrah berasingan. Itu yang Aisyah ingin untuk lakukan. 2920 riwayatnya lebih kurang sama, lalu kita tidak terjemahkan. Wa bi ilaihi qala hadatsani Abu Ayyub al-Ghailani qala hadatsana Mazun qala hadatsana Hammadun an Abdurrahman an Abi Aisyah radhiyallahu anha qalat labbaina bil haji, kami telah bertalbiyah untuk melakukan haji, sehingga apabila kami tiba di Sarif, haitu fadakhala alayya Rasulullah wa ana abki. Wa saqal hadits binahwi hadits al-majishun ghaira anna Hammadan laysa fi hadisi fa kana al-hadiyu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa dhawil yasara thumma ahlu hina rahu. Kemudian orang yang melakukan haji tamattu', mereka berniat ihram haji ketika mereka nak bergerak menuju ke Mina dalam kurungan ketika pada hari tarwiyah 8 Zulhijjah. Wala qawluha wa ana jariyatun hadithatu sinni an usufa yusibu wajhi mukhiratur rahli. 2921, Aisyah menerangkan yang Nabi SAW berihram dengan niat haji ifrad. Nabi hanya berniat dengan ihram haji sahaja. Wa bi ilaihi qala hadatsani Ismail bin Abi Uwais qala hadatsani Khali Malik bin Anas tahwil. Wa bi ilaihi qala hadatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik an Abdurrahman bin Abdurrahman bin Qasim an abihi an Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sesungguhnya Nabi SAW afradal hajjah, telah berniat ihram ifrad, iaitu haji ifrad. Nabi SAW hanya berniat ihram haji. Dan ini menjadi dalil bagi mazhab Syafi'i bahawa Nabi SAW melakukan haji ifrad. 2922. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Umair qala hadatsana Ishaq bin Sulaiman an Aflah bin Humaid an al-Qasim an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kharajna ma'a Rasulillah, kami telah keluar bersama dengan Nabi SAW, muhillina bil haji, dengan niat berihram haji, fi ashhuril hajj, pada bulan-bulan haji. Apakah bulan-bulan haji? Maka pada baris yang ke-2, 3, 4, 5, 6, maka kata Imam Syafi'i, maka bulan-bulan haji adalah Syawal, Zulqa'dah dan permulaan Zulhijjah. Sementara sebahagian yang lain menyebut bulan haji adalah 3 bulan, iaitu Syawal, Zulqa'dah dan keseluruhan bulan Zulhijjah.
Wa fi hurumil hajj, dan juga pada tempat-tempat yang haram, iaitu tempat-tempat yang mulia untuk melakukan haji. Wa layalil hajj, dan pada malam-malam haji. Hatta nazalna bi Sarif, sehingga ketika mana kami tiba di tempat yang bernama Sarif. Fa kharaja ila ashabi, maka baginda telah keluar kepada para sahabat baginda, maka baginda bersabda, man lam yakun ma'ahu minkum hadiyun, barang siapa di antara kamu yang tidak membawa bersama dengan dia binatang al-hadiyu, fa ahabba, maka aku suka, an yaj'alaha, untuk dia menjadikan ibadah hajinya umrah dengan umrah, falyaf'al, maka hendaklah dia lakukan. Maka Nabi menggalakkan orang yang tidak membawa binatang al-hadiyu untuk melakukan haji tamattu'. Wa man kana ma'ahu hadiyun, dan barang siapa yang bersama dengannya al-hadiyu, fala, maka janganlah dia keluar daripada ihramnya, sebaliknya dia kekal dalam ihram sehingga tiba 10 Zulhijjah, sehingga tiba hari di mana dia sembelih binatang korban dia. Maka Nabi suruh orang yang mempunyai binatang al-hadiyu untuk berihram dengan niat haji kiran, bukannya tamattu'. Faminhumul akhir, maka kerana Nabi menggunakan perkataan galakan, maka ada di antara para sahabat yang mengambil cadangan Nabi, wattarikulaha, dan ada para sahabat yang walaupun bawa al-hadiyu, namun dia tetap melakukan haji tamattu'. Fa amma Rasulullah, maka adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana ma'ahu al-hadiyu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memang membawa bersama dengannya binatang al-hadiyu, wa ma'a rijalin min ashabi lahum quwwah, begitu juga bersama dengan beberapa orang lelaki daripada kalangan para sahabat baginda yang mereka memiliki kekayaan. Maka mereka bawa binatang al-hadiyu, maka mereka pun buat apa yang Nabi suruh mereka buat, iaitu berniat haji kiran, walaupun pada awalnya mereka telah berniat tamattu'. Fadakhala alayya Rasulullah, maka Nabi SAW telah masuk menemuiku sedangkan aku menangis. Maka baginda bersabda, ma yubkiki, apakah yang menyebabkan kamu menangis wahai Aisyah? Maka Aisyah berkata, sami'tu kalamaka, aku telah mendengar kata-katamu bersama dengan para sahabat kamu. Fasami'tu bil umrah, maka aku telah mendengar berkenaan tentang umrah dan aku tak dapat nak melakukannya. Maka baginda bersabda, wa malaki, kenapa kamu tidak dapat melakukan umrah? Maka aku berkata, la usalli, kerana aku tidak boleh salat, iaitu kerana beliau dalam keadaan haid. Qala, baginda bersabda, fala yadurruki, maka tidak mengapa, fakuni fi hajjiki, maka kekallah kamu berada dalam ihram kamu, fa'asallahu an yarzuqa kiha, moga-moga Allah mengurniakan kepada kamu ibadah umrah tersebut. Wa innama anti min banati Adam, dan hanya sahaja kamu wahai Aisyah adalah di antara wanita kataballahu alaiki, yang Allah telah tetapkan ke atas kamu sebagaimana Allah telah tetapkan ke atas wanita lain, iaitu adanya haid bagi para wanita. Maka Nabi pujuk Aisyah. Berkata Aisyah, fa kharajtu fi hajjati, maka aku telah keluar dalam melakukan ibadah hajiku sehingga kami telah tiba di Mina. Fatatahartu, maka aku telah bersuci dan aku telah berhenti haidku di Mina. Summa tufna, kemudian kami telah melakukan tawaf, iaitu tawaf ifadah, tawaf haji di Baitullah. Wa nazala Rasulullah, dan kemudian Nabi SAW telah bermalam Al-Muhassab, di tempat yang bernama Al-Muhassab, bila dalam kurungan boleh tulis setelah selesai hari-hari tasyrik. Fada'a Abdurrahman, maka Nabi telah memanggil Abdurrahman bin Abu Bakar. Maka baginda bersabda kepadanya, ukhruj bi ukhtika, bawalah kakak kamu keluar daripada tanah haram. Faltuhilla bi umrah, maka biarlah Aisyah berihram dengan niat umrah. Summal tatuf, kemudian biarlah Aisyah tawaf di Baitullah. Fa inni antazirukuma, maka sesungguhnya aku akan menunggu kamu di sini, iaitu di Muhassab. Berkata Aisyah, fa kharajna, maka kami telah keluar. Fa ahlaltu, maka aku telah berihram. Summa tuftu bil baiti, kemudian aku telah tawaf umrah di Baitullah. Wa bis Safa wal Marwah, dan aku juga telah melakukan sa'i umrah di antara Safa dan Marwah. Fajina Rasulullah, maka kami telah menemui Nabi SAW ketika baginda berada di kemah baginda min jawfil lail, pada tengah malam. Kemudian baginda bertanya, hal faragti, adakah kamu telah selesai melakukan umrah? Maka Aisyah berkata, na'am, ya wahai Rasulullah. Fa'adhana fi ashabi, maka baginda mengiklankan
di kalangan para sahabat baginda birrahil untuk bergerak pulang. Fakharaja, maka baginda Nabi SAW telah keluar meninggalkan Muhassab. Famarra bil baiti, dan baginda telah melewati Baitullah. Fatafa bihi, dan baginda telah melakukan tawaf, iaitu tawaf wada', tawaf perpisahan sebelum solat subuh. Kemudian baginda keluar menuju ke Madinah. Maka kalaulah kita kira Nabi duduk untuk haji tak lama, lebih kurang hanya 10 hari sahaja. Nabi SAW duduk untuk melakukan ibadah haji. 2923. وبه إليه قال حدثني يحيى بن أيوب قال حدثنا عباد بن عبد المعلب قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم ابن محمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت, Aisyah berkata, minna man ahalla bil haji mufrida, ada di antara kami yang berihram dengan niat untuk melakukan haji, iaitu haji ifrad. Wa minna man qarana, ada di antara kami yang berniat untuk melakukan haji kiran. Wa minna man tamatta'a, dan ada di antara kami yang berniat untuk melakukan haji tamattu'. 2924 riwayat yang terakhir, yang ini kita tidak terjemahkan kerana riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abdul bin Humaid qala akhbarana Muhammad bin Bakr qala akhbarana Ibnu Jurayj qala akhbarani Ubaidullah bin Umar an al-Qasim bin Muhammad qala ja'at Aisyah hajatan. Kita akan sambung daripada riwayat 2925 pada jam 10 malam nanti insya-Allah. Terima kasih semua, jumpa lagi.